Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak tahun 2 Batutah dan tahun 2 Ibn Rushd. Okay, hari ini Maklimah akan mengajar sirah menggunakan rakaman video memandangkan Maklimah dia ada kelas lagi dalam waktu yang sama. Okey. Maklimah akan terus mulakan pelajaran kita ni dengan bacaan doa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Dan doa lagi satu yang kita biasa baca. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkan hatiku dengan cahaya hidayahmu, seperti kau terangkan bumi dengan matahari selama-lamanya. Amin. Okay, antum dah bersedia dengan buku Pendidikan Agama Islam KSSR? Okay, macam ni. Baik. Kita mulakan pelajaran sirah Rabu 27 Januari 2021. Okay, maknanya baca. Antum boleh ikut baca sekali. Unit 1. Sesuci hati kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Lihat dan fikirkan gambar yang ada dekat sini. Tengok gambar apa dia orang buat ni. Ini mesti dalam bilik pembedahan. Ini gambar X-ray tu kan. Dia nak tunjuk kat sini apa ni? Kita tengok. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila hati baik, seluruh anggota badan turut menjadi baik. Okay, tak ada badan sini, tapi kita tengok Maklimah ulang balik. Apabila hati baik, seluruh anggota turut menjadi baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini permulaan ni sirah menekankan hati hendaklah baik. Hati yang baik tu akan menjadikan antum pun orang yang baik. Hati tu duduk kat mana? Ni, dalam badan kita ni, di tengah ni kan. Tu. Dan kemudian kata, nilai yang kita nak tahu, hati ni ialah tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak memandang muka parasmu yang cantik, muka parasmu yang handsome dan hartamu yang banyak, tetapi Allah hanya pandang apa? Hatimu dan amalan-amalanmu. Amalan apa? Mestilah amalan soleh kan? Okey. Maklimah akan terus ke muka surat 98. Okey, masuk tadi muka 98. Hari ini nak belajar tajuk tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ada tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia tu boleh juga diketahui melalui apa yang telah Allah katakan dalam
kitab-kitabnya yang terdahulu. Tajuknya, okay. Tengok ni, tajuk tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka surat 98. Okay, 98. Okay, ni macam tengok. Kita baca sama-sama. Dah nampak tak nanti maklimah buat yang kemudian nanti maklimah buat dekat-dekat. Tapi setakat ni dulu maklimah buat macam ni. Nanti tengok 98. Sirah. Baca dan fahami. Dah baca tu kena faham. Kalau dah baca tak faham, maknanya belum tahu, ya. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda tu kita katalah macam hari nak hujan. Apa tanda-tanda hari nak hujan? Mesti kita nampak awan tu gelap, mendung, kan hari nak hujan ni kata tu. Ni tanda-tanda Nabi ni macam mana? Nabi ni adalah orang yang seorang lelaki yang Allah pilih dah. Memang banyak orang lelaki dalam dunia ni, tapi Nabi ni Allah pilih dah dia. Pilih dia sebagai Nabi. Macam mana tahu? Nabi ni yang diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan suruhan Allah. Nabi Muhammad. Nabi kita lah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, mula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Jadi Allah memuliakan Nabi Muhammad ni sebagai seorang lelaki yang diangkat sebagai orang yang istimewa. Dia ada tanda-tanda dia. Ya. Semasa baginda masih kanak-kanak. Maksud kalau kanak-kanak dia kecil lagi. Masa Nabi Muhammad ni kecil lagi sebagai kanak-kanak macam antum lah. Dadanya dibelah oleh malaikat. Subhanallah. Maksudnya Allah. Datang 2 malaikat membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca lagi. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Syam. Masa bila tu? Kalau saya tahu maklimah, masa Nabi Muhammad ni ikut bapa saudara dia Abu Talib pergi berniaga ke Syam. Berniaga ke Syam. Syam ni sekarang ni dah pecah kepada 4 negeri kan. 4 negeri. Syria, Jordan, Lebanon dan Palestin. Palestin ni termasuklah Syam ni. Seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Masa tu, masa Nabi Muhammad berjalan ke kota Syam tu, ada seorang pendeta Nasrani ni. Kini orang alim lah dalam agama Nasrani tu. Dalam kitab dia tu, kitab dia sebelum Nabi Isa AS, kitab Injil. Wallahualam, ya. Seorang pendeta Yahudi dapat dikenal. Padahal Nabi Muhammad ni kecil je lagi, kanak-kanak. Macam mana dia boleh tahu? Dia tengok tanda-tanda kat Nabi tu, ini Nabi akhir zaman ni. Padahal Nabi pun belum tahu lagi dia sama ada dia tu dilantik ke belum. Mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Sebab dalam kitab terdahulu dulu ada sebut tanda-tanda Nabi akhir zaman tu. Dah disebut dah boleh kitab terdahulu. Ya. Apa dia kitab terdahulu tu yang kita wajib iman ni juga tu, kita tahu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dalam kitab-kitab tu dah cerita dah pasal kisah Nabi ni. Dan dia dah cerita dah tanda-tanda Nabi tu. Ya, jadi orang yang alim dalam orang yang alim yang pendeta Yahudi ni,
dalam agama Nasrani tu. Dia dapat cam dah. Ini Nabi akhir zaman ni. Sebab dah ada dalam kitab dia. Dah cakap. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas. Mana kalau jelas tu tegang lah. Memang dah tak salah ni. Betul ni. Okay. Kelihatan. Tanda-tanda yang jelas kelihatan. Kelihatan dapat tengok. Dapat lihat. Dapat tengok. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Nabi ni dah jadi Nabi ke belum? Dia dilantik ke belum? Belum lagi tahu. Nabi Muhammad SAW ni dilantik sebagai Nabi dan Rasul masa umur dia 40 tahun. Masa baginda berumur 40 tahun. Masa kecil-kecil belum. Cuma dah ada tanda-tanda untuk mengenali ni dia bahawa baginda Rasulullah ni adalah Nabi akhir zaman. Maknanya tak ada Nabi dah selepas Nabi Muhammad ni. Itulah Nabi kita akhir zaman. Itulah Nabi kita yang terakhir, yang penutup segala Nabi dan Rasul. Lagi. Antara tanda-tanda lain. Okay, antara tanda-tanda lain, awan. Satu awan. Apa tak awan? Awan tu? Awan yang turunkan hujan tu. Kat langit tu. Awan sentiasa. Sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda lain, awan. Awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya masa Nabi Muhammad jalan di tengah panas di padang pasir tu, pendeta Yahudi ni pandang pada jauh tengok, dia nampak awan sedang melindungi Nabi. Ikut macam payung lah kata. Macam payung. Kalau kita pakai payung, Nabi Muhammad tak payah pakai payung. Awan dah melindungi dia. Tak panas pun Nabi Muhammad. Situ dah nampak dah. Orang tu dah nampak. Ini tanda-tanda Nabi ni, dia kata kan. Awan tu melindungi Nabi Muhammad. Tak panas lah. Dia tengah panas terik tu. Dia terlindung. Ya. Macam pakai payung lah kan. Kalau kita sekarang. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendeta Nasrani itu pun tahu dah. Kalau dah tengok daripada jauh ada awan yang melindungi Nabi Muhammad, memayungi Nabi Muhammad, dia nak tengok pula dari dekat. Tengok di belakang Nabi Muhammad, sahlah dia sebagai seorang Nabi akhir zaman. Ada tanda di belakang Nabi Muhammad, dipelikat dia boleh ke belakang ni. Tanda-tanda ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, faham ya? Tanda-tanda, okey, maklumah ulang sekali dulu. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak, dadanya dibedah oleh malaikat. Masa kanak-kanak ni, saya tahu maklimah, masa umur dia 4 tahun ya, semasa duduk dengan Halimatus Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Syam, ni masa dia pergi berniaga dengan bapa saudaranya Abu Talib, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda lain, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanda-tanda ini membuktikan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan dia, apakah tanda-tanda
yang membuktikan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda tadi apa? Awan. Ada awan yang melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa berjalan di tengah panas. Tak panas pun sebab ada awan yang ikut Nabi Muhammad. Hebat kan? Kalau kita tengok, ada awan ikut, special. Tu tanda Nabi dah tu, tanda Nabi. Walaupun masa tu Nabi belum jadi Nabi lagi tau. Ya. Tapi masa kecil-kecil tu Allah dah lihat dah. Dia sentiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tu kita memang ulang balik. Tadi sirah mula-mula tadi, bagi yang baru tengok, sirah Sinya Roha. Sirah. Muka surat 97. Tajuk bermula sekali, sesuci hati kekasih Allah. Maknanya kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaklah sentiasa sucikan hati. Jangan busuk hati, jangan dengki-dengki, jangan iri hati, jangan dendam. Apa aja yang tak elok dekat hati tu kita buangkan. Menyampah ke, benci ke, kita masukkan hati kita ni dengan sifat-sifat yang baik. Kalau kita belajar baik tu sifat-sifat mazmumah. Bukan mazmumah, sifat-sifat mazmumah yang tak elok hati kita ni kita buang. Masukkan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat baik. Katalah panggil tak baik kita dengki. Dengki tengok kawan, dengki dengan adik-beradik, dengki dengan abang kakak yang dapat handphone canggih ke apa ke mana tahu kan. Buang perasaan dengki tu, campak. Masukkan perasaan sayang, kasih sayang. Apa lagi? Katalah apa lagi? Cemburu ke, iri hati, busuk hati. Lagi apa lagi? Busuk hati. Busuk hati sama juga macam cemburu lah tu. Busuk hati, cemburu, tak suka, menyampah. Itu tu. Alah, hati-hati ni. Buang. Yang tak elok tu. Maksud yang baik-baik je. Okay? Itu yang Rasulullah kata, hendaklah kamu sentiasa bersangka baik. Bila kita sentiasa bersangka baik, kita akan jadi baik. Sangka baik. Kenapa pula ayah tu bagi kakak tu telefon yang canggih, yang mahal sikit. Adik dapat telefon tak mahal pun. Okay, tengok keperluan. Kita kena sangka baik. Kenapa ayah atau ibu bagi kakak, abang yang lebih sikit daripada kita? Semuanya mesti ada sebab. Bersihkan hati daripada benda-benda, perkara-perkara, perangai-perangai yang tak elok tu. Jadilah hati sesuci hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, betul, kita akan ulang balik tadi. Tanda-tanda kenabian, muka surat 98. Dalam mana? Dalam buku Pendidikan Agama Islam. Ya. Ulang balik. Kita baca sama-sama. Baca dan fahami. Faham. Jangan baca je. Nabi ni kita kena kenal dia. Sebab kalau tak kenal, macam mana nak masuk syurga? Nabi Muhammad lah yang akan beri syafaat kepada kita. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Ibaratnya macam Nabi Muhammad ni pegang kunci syurga. Kalau kita sayang Nabi lain, boleh tak? Boleh juga, tapi tak boleh ikut syariat Nabi lain. Kita ikut Nabi Muhammad je. Sebab Nabi Muhammad adalah pelengkap segala-galanya. Pelengkap bagi segala Nabi, pelengkap bagi segala syariat semua. Semua Nabi Muhammad ni lah yang pengakhir, yang penutup, yang tak boleh ikut Nabi lain dah kecuali Nabi Muhammad SAW saja. Siapa kata sayang Allah aja, tak nak sayang Nabi, tak pakailah dia punya ibadah dia, keimanan dia, semua tak pakai. Allah tak pandang pun amalan-amalan yang antum tak ikut Nabi. Bahaya tu, tak boleh masuk syurga. Kan? Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kenabian. Semasa baginda masih kanak-kanak dan dadanya dibelah oleh malaikat.
Malaikat apa tu? Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Syam, seorang pendeta Yahudi dapat mengenali bahawa baginda ialah Nabi akhir zaman. Ya. Hal ini berdasarkan tanda-tanda yang jelas kelihatan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda-tanda lain, awan sentiasa menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga tanda kenabian di belakang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda ini membuktikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis kita kena faham bahawa tanda-tanda nak jadi nabi tu dah ada sejak kecil. Dah ada sejak dalam kandungan pun. Nabi ni semua agama sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam nama dia apa? Islam juga ke? Wallahu alam. Tapi agama-agama nabi-nabi kita dulu tu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Soleh, sampailah Nabi Isa. Selepas Nabi Isa alaihissalam barulah Nabi Muhammad. Dan kita hanya percaya 3 kitab sebelum Al-Quran. Kan? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Semua kitab-kitab tu ada sebut kisah Nabi Muhammad ni akan lahir seorang Nabi akhir zaman. Itu pasal seorang pendeta Nasrani ni tadi, dia nampak daripada jauh ini adalah Nabi akhir zaman. Sebab macam mana dia kenal? Sebab dalam kitab tu dah cakap dah. Pun Allah juga yang beritahu melalui kitab dia tu. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya. Kalau Nabi Isa, kitab Injil lah. Dia dah tahu, dah faham. Jadi dia dekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad. Tengok pula kat belakang Nabi Muhammad, ada pula tanda yang kat belakang Nabi Muhammad. Macam mana yang kitab tu sebut dalam kitab dia. Saya tengok ada. Memanglah ini Nabi akhir zaman. Sehingga kan masa tu dia pesan, pendeta ni pesan kepada Abu Talib, bawa balik cepat Nabi Muhammad ni. Kalau orang Yahudi tahu dia nak bunuh Nabi Muhammad ni kan. Itu dia kisah lain tu. Tapi maknanya saja cerita sikit. Okey, setakat itu saja dulu. Kita tengok tugasan. Bila antum dah baca, dah tahu, dah faham, last sekali, bukalah muka surat 97 aktiviti ni. Aktiviti ni muka surat 97. Okey, 97 ni dia. Senang je sebab kita dah belajar tadi. Kalau tak tahu baca Jawi, hari-hari baca, hari dapat juga. Cuma jangan tak baca. Ikut. Okey, soalan pertama, unit 1, sesuci. Okay. Sesuci hati kekasih Allah. Apa dia? Dia ambil tajuk tadi balik. Tandakan betul pada jawapan yang betul. Tajuk dia, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan 1. Nabi, hati hati Nabi Muhammad, contoh. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicucikan. Betul dicucikan? Tu kita tak baca tadi tu. Dicucikan, memang dah bedah dada Nabi Muhammad tu, dia bedah, dia keluarkan hati dia, hati jantung dia tu, dicucikan dengan air Zam-Zam. Dah cuci dah bersih, masuk balik dalam badan dia. Okey, betul. Soalan pertama. Awan menaungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awan tadi ikut Nabi Muhammad pergi mana? Waktu di tengah di panas terik tu. Betul ke salah? Betul. Okey, right, betul. Okey, pensel, right. Soalan kedua. Kaabah
Kaabah mengalami keretakan yang teruk. Kaabah mengalami keretakan yang teruk. Keretakan yang teruk. Ini kisahnya pun ada juga, betul. Sebab dulu Kaabah ni banjir. Satu masa dia ada banjir. Pun tak masuk dalam ini lagi kan. Ya, insya-Allah kita ambil betul. Teruk masa tu Kaabah teruk. Bila banjir datang, Kaabah teruk dinding dia. Dia kena repair, kena buat balik. Betul-betul kan. Baiki. Okey, nombor 3. Pendeta Yahudi mengenali Nabi Muhammad SAW. Kenal tak pendeta Yahudi dekat Nabi Muhammad? Dia bukan kenal Nabi Muhammad pun, dia berjauh. Tapi dia ada tanda-tanda awan ikut tu. Ya, dia kenal. Itu dah ada Nabi akhir zaman. Betul? Ya, betul. Tanda kenabian di belakang badan baginda Nabi Muhammad SAW. Betul? Betul juga. Ada tanda kenabian di belakang Nabi Muhammad. Yang macam ada tanda belakang. Nabi Muhammad mengembala kambing. Kebanyakan para nabi kerjanya adalah mengembala kambing. Mengembala kambing ni adalah kerja yang mulia. Wow, bisa. Okey, habis. Dari mana antum buat muka surat 97, ya? Selepas dah baca, dah belajar, dah tengok, fahamkan, tu buat latihan tu. Kalau nak bagus lagi, baca lagi 99. Nak cantik lagi, baca lagi muka surat 100. Sampailah kita faham, ya? Okey, wallahu a'lam bishawab. Setakat itu je dulu. Last kali kita baca doa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.